Pelajar, sekarang mari kita tengok hubungan peratusan dengan nisbah. Apabila sebut perkataan peratusan, saya harap korang boleh ingat simbol ini. Peratus. Ini biasa kita akan nampak di mana? Kertas exam awak. Katakan hari ini awak dapat kertas exam, awak dapat kosong markah. Sedih kan? Mesti menangis dengan teruk. Sebab usaha yang awak dah buat semua tu macam sia-sia. Dan kosong markah ni, maksudnya awak tak dapat apa-apa daripada ujian tu. Tetapi, kalau awak dapat 100 markah, maksudnya awak dapat 100% daripada jumlah markahnya 100. So, awak dapat markah penuh. So, mesti awak rasa happy sebab usaha awak dah berkesan. So, dalam bab ini, kita akan main dengan peratus. Okey, dan kita akan kaitkan dengan nisbah. Kita tengok macam mana kita kaitkan peratusan dengan nisbah, ya. So, tengok contoh 16. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid perempuan kepada murid lelaki adalah 3:2. Cari peratusan murid perempuan di dalam kelas itu. So, senang sahaja. Step yang pertama, kita keluarkan nisbah untuk perempuan dan lelaki. Sebab ikut dalam soalan, dia dah bagi ya. Nisbah perempuan kepada lelaki adalah 3:2. Okey. Dan saya nak menegaskan bahawa kalau perempuan adalah kuantiti di depan dan 3 pun kuantiti di depan, maksudnya 3 ini adalah perempuan. Maksudnya dalam kelas ini, perempuan ada 3 bahagian. Untuk lelaki, ada 2 bahagian dalam kelas ini. Okey, maka sangat jelas perempuan, bilangan pelajar perempuan lebih ramai daripada bilangan pelajar lelaki. Okey, kalau nak cari peratusan murid perempuan, apa yang saya patut buat? Kita kena kaitkan dengan jumlah pelajar dalam kelas itu. Sebab apa? Saya bagi satu contoh yang sangat jelas. Katakan hari ini awak bawa RM10 ke sekolah. Saya ni ketua gangster. Saya kata, hari ini awak wajib bayar bagi saya 10%. Kalau tak, saya akan pukul awak. So, kalau awak bawa RM10, awak terpaksalah bagi saya RM1. Okay. Katakan, kawan awak bawa RM1,000. Dia kena bagi saya 10%. Dia kena bagi saya RM100 sebab 10% daripada RM1,000 adalah RM100. So, di sini kita boleh nampak bahawa jumlah, jumlah ini sebenarnya berkait rapat dengan percentage yang kita dapat. Kalau jumlah kita kecil, 10% daripada RM10 adalah RM1 sahaja. Tetapi kalau jumlah kita besar RM1,000, 10% daripada RM1,000 adalah RM100. Nampak tak betapa besar bezanya? So, di sini peratusan sangat berkait rapat dengan jumlah. So, di sini saya akan buat lagi satu nisbah yang baru, iaitu saya akan membandingkan pelajar perempuan dengan jumlah pelajar dalam kelas itu. So, kita dah tahu perempuan ada 3 bahagian. So, dalam kelas tu jumlah ada berapa bahagian? So, kita tahu 3 bahagian perempuan tambah 2 bahagian lelaki. Jumlahnya ada berapa bahagian? Jumlahnya ada 5 bahagian. Maka, saya tulis dalam bentuk pecahan 3/5. Ini saya nak buat sikit ulang kaji. Sebelum ini kita dah pernah belajar apabila nisbah A kepada B, kita boleh tulis dalam bentuk A/B juga. Okey. Sekarang saya nak tunjuk langkah ataupun kaedah yang digunakan dalam buku teks ya. Selepas tu saya akan tunjuk lagi. Okey, saya akan mengaitkan soalan ni dengan konsep kadaran. Sebenarnya konsep kadaran dia akan mula mengaitkan dalam latih diri 4.5B. Tapi bagi saya 4.5A pun awak boleh mengaitkan dengan konsep kadaran. Okey, sekarang kita cuba kaitkan 3/5. 3 itu adalah bahagian untuk perempuan dan 5 itu adalah jumlah bahagian dalam kelas ya. So, dari sini kita nampak 5 adalah semua bahagian jumlah pelajar dalam kelas. So, untuk peratus, jumlah peratus yang penuh ada berapa? Kita tahu 100%. Okey, di sini macam mana kita dapat 100% daripada 5 tu? Kita tahu 5 darab 20 kita dapat 100. So, untuk nisbah setara. Dalam bab ini kita belajar nisbah setara je ya. So, kuantiti di bawah darab 20, atas pun wajib darab 20 sebab mereka wajib darab nombor yang sama. So, 3 darab 20 kita dapat 60%. Maka terjawablah soalan saya. Okey, so peratusan murid perempuan di dalam kelas itu adalah 60%.
Okey, 60%. Okey, untuk soal dalam buku teks, dia ada tunjuk lagi satu kaedah alternatif. Itu biasanya kita guna masa sekolah rendah. Saya rasa semua dah pandai. So, awak boleh rujuk sendiri ya. Sekarang saya nak kaitkan dengan konsep nisbah pula. Okay, konsep nisbah sebenarnya lebih kurang sama dengan yang atas ini ya. Just saya tulis dalam bentuk X. Okay, sekarang saya tunjuk. Yang bawah ni 3/5 sama dengan yang bawah ini 100%. Sebab saya tahu yang bawah ini 5. So, yang 5 penuh, bahagian yang penuh dalam kelas. So, 100 pun peratus yang penuh. So, di sini saya tak payah masukkan peratus sebab unit kita tak payah masukkan. So, di atas 3 bahagian tu sebenarnya berapa peratus yang kita tak tahu, kita letak X macam biasa. So, sekarang kita buat pendarapan silang. Ini awak dah pandai. Okay, saya harap semua dah boleh buat ya. So, kita pilih anak panah yang hubungkan X dulu. So, X darab 5 sama dengan 100 darab 3. So, darab 5 kita akan pindah ke sebelah kanan, akan jadi bahagi 5. So, jawapan kita dapat 60% juga. Okay, so di sini saya menjawablah soalan peratusan murid perempuan di dalam kelas itu. Okey, adalah 60%. So, soalan ini dah terjawab. Awak boleh rujuk dua kaedah ini ya. Akan awak pilihlah mana-mana yang awak rasa sesuai untuk awak. Okey, sekarang mari kita tengok contoh 17. Zakaria ialah seorang murid yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterimanya setiap hari. Dia nak kita cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian yang diterimanya. So, senang je. Kita pun tulis macam tadi. Kita tulis wang simpanan. Apa yang kita nak cari Dia punya nisbah Nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian. Yang kita tahu, wang simpanan harian setiap hari dia simpan sebanyak 30%. Mungkin awak akan tanya, cikgu, dalam ni tak ada RM, macam mana kita nak bandingkan? Ya, sebelum ni kan cikgu ajar, kalau kita nak buat nisbah, mesti unit yang sama, betul? RM dengan RM. Kalau tak ada RM, dia bagi peratus je. Tak ada masalah. Kita bandingkan peratus dengan peratus. So, sekarang ada 30%. Sekarang kita nak cari jumlah wang saku harian tu berapa peratus. Okey, masalahnya sekarang, dalam soalan ini, kita tak nampak pun berapa jumlah wang yang dia bawa. Okey, so di sini saya nak bagi satu contoh yang senang. Katakan, hari ni awak bawa RM8 ke sekolah. Saya ni ketua gangster lagi. Saya ni ketua gangster yang jahat Saya nak minta awak bagi saya semua duit yang awak bawa hari ini. So, semua duit yang awak bawa hari ini adalah RM8. So, RM8 itu adalah harta, semua harta awak So, itu adalah 100% harta awak. Okay, tak ada pun yang tinggal RM8 tu. Awak bagi saya semua RM8. Keesokan harinya, awak takut saya minta lagi. So, awak bawa RM3 je. Mana tahu saya memang minta lagi. Saya minta awak bagi saya semua duit yang ada pada awak. So, saya suruh awak bayar saya suruh awak bagi saya 100% duit yang awak ada bagi saya. So, awak akan bagi saya RM3. So, di sini kita boleh nampak 100% tu bergantung pada berapa yang kita bawa. So, 100% tu tak semestinya RM100, tak semestinya RM200. It depends pada berapa yang awak bawa setiap hari. So, untuk yang ini pun sama. So, untuk ini, jumlah wang saku harian dia tak bagi tahu dia bawa berapa. So, kita akan letak 100% untuk hari itu. Okay, so di sini kita dah boleh nampak peratus dengan peratus dah sama. Kita boleh buang unit. Kita tulis nombor sahaja. Dan sekarang saya tahu 30 dengan 100 bukan dalam bentuk termudah. Siapa yang boleh terus nampak, dia boleh terus bahagi. Tetapi siapa yang tak nampak, ingat kalau kita nak tulis dalam bentuk termudah, maksudnya kita kena buat bahagi. Kalau nak buat bahagi, kita perlu kaitkan dengan FSTB. So, saya akan cari FSTB di antara 300 dengan 100. So, saya akan mula dengan nombor perdana 2 ya. Lepas tu, ini 50. Sekarang 2 dah tak boleh guna. Walaupun 50 boleh bahagi 2, tetapi 15 tak boleh. So, saya tak boleh guna 2. Saya terus kepada 5. 3 pun tak boleh sebenarnya. So, saya terus kepada 5 ya.
So, di sini kita dapat FSTB. Kita darabkan nombor yang di tepi. So, kita dapat 10. So, dua nombor ini saya akan bahagi 10. So, jawapan yang saya dapat sekarang 3/10. So, ini jawapan saya. Untuk soalan ni senang kan sebab dia sangat straightforward. Okey, so saya harap selepas saya terangkan contoh 16 dengan contoh 17 ini, awak boleh siapkan latih diri 4.5A di dalam muka surat 95